Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan syukur ingin kita angkatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kemurahannya, dengan kelebihannya dapat kita pada malam ini insya-Allah mula kitab baru yang bernama Hidayatus Salikin fi Suluki Maslaki Al-Muttaqin. Apa makna nama kitab kita ni? Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Makna dianya pedoman bagi orang yang berjalan, pedoman ataupun panduan bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kitab. Makna kitab kita ni iaitulah pedoman untuk orang yang berjalan nak jadi manusia yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuan kita nya, tak ada kerja lainnya. Tujuannya nak suruh jadi kita ni masuk di kalangan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada bicara ilmu tasawuf karangan Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullahi alaih. Jadi sebelum kita masuk ke isi kandungan kitab ni, terlebih dahulu kita mesti mengenali tuan kitab. Siapa dia ke pengarang kitab ini, dan apakah kesan ataupun cara penulisan dia serta pengaruh-pengaruhnya di tempat kita ini. Nama kitab sudah kita kenal, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslaki Al-Muttaqin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Meninggal dijangka sekitar tahun 1203. Sekarang ini sudah 1429. Maknanya 200 tahun lebih dia meninggal. Bersamaan dengan 1789 miladi. 1203 Hijri bersamaan dengan 1789 miladi. Nama dia Abdul Samad. Nama ayah dia, ulama-ulama sejarah berselisih pendapat. Ada sebahagian kata nama ayah dia Faqih Husin. Ada yang mengata nama ayah dia Abdul Rahman. Ada sebahagian mengata ayah dia nama Abdul Jalil. Abdul Samad, Abdul Jalil. Jadi 3 nama. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini seorang yang terkenal sebagai seorang ulama yang agung, yang terbilang di Nusantara, dan seorang mujahid yang anti penjajah. Dia ini seorang ulama ahli tasawuf, maknanya orang yang suka kepada aliran tazkiyatun nafs. Inilah kadang-kadang masyarakat kita ni silap faham bila sebut ahli tasawuf ni, seolah-olah dia duduk negeri lain, dunia duduk lain, dengan serebehnya, dengan tak tahu ke dunianya berapanya. Tapi Syekh Abdul Samad ni seorang yang menulis kitab dalam ilmu tasawuf. Dia ni terkenal dengan seorang mujahid anti penjajah, jajah Belanda yang menjajah Indonesia. Dia ni cukup kuat nak berlawan dengan Belanda. Nanti kita dengar sejarah hidup dia sikit. Para sejarawan tidak dapat memberi satu kata putus mengenai tarikh kelahirannya. Tak boleh nak royak bila dia beranak, dan kematian dia pun agak-agak saja. Yang kita sebut ni 1203 ni agak saja. Tidak dapat dikesan juga secara tepat silsilah keturunannya. Yang pentingnya dia ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berasal daripada Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Gelaran Al-Falimbani itu diambil dari nama tempat, iaitulah Palembang, tempat Syekh Abdul Samad dilahirkan. Menurut seorang pengarang, dikata Syekh Abdul Samad Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenal kita Muhammad Arsyad Al-Banjari? Kitab dia masyhur juga dalam kitab Jawi. Mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, dan juga Syekh Abdul Rahman Masri. Ada yang mengatakan
Dia ni juga sezaman dengan Allahyarham Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kitab Syekh Daud kita baru saja selesai, iaitulah kitab Munyatul Musalli, diikuti dengan Al-Bahjah Al-Mardiyah. Jadi dia orang ni sezaman dengan dia. Dari kecil Syekh Abdul Samad dihantar oleh orang tuanya mengikuti pengajian pondok di Fatani, sebelum mengikuti pengajiannya di Palembang, dan seterusnya menyambung pengajian di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah pada pertengahan kedua dari abad ke-18 miladi, iaitulah abad ke-12 Hijri. Selama berada di tanah Arab, di antara guru-gurunya yang masyhur iaitulah Syekh Athaillah, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman. Setelah belajar di Mekah, Syekh Abdul Samad kembali ke Nusantara bersama dengan sahabat-sahabatnya, iaitulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Masri dari Betawi, Jakarta. Apabila mereka ini sampai di Jakarta, mereka berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang berangkat mengikut Syekh Muhammad Arsyad ke Banjarmasin kerana dia telah berkahwin dengan puteri Syekh Muhammad Arsyad. Menurut Syekh Wan Muhammad Saghir, ketika Syekh Abdul Samad Al-Palembang pulang ke kampungnya Palembang, beliau mendapati negeri Palembang dikuasai oleh Belanda, telah dikuasai oleh Belanda. Bila dia sapa negeri dia tengok Belanda meretah kapur dia, negeri dia di Palembang. Oleh kerana perasaan bencinya kepada penjajah, dia ni benci ke penjajah ni, beliau telah mengambil keputusan untuk berhijrah semula, balik semula ke Makkah Al-Mukarramah, tak mahu duduk di bawah penjajah. Selama berada di Mekah, beliau dikatakan sentiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan antara orang Islam dengan penjajah kafir di Nusantara, dan juga antara orang Islam dengan orang Siam Buddha di Fatani dan sekitarnya, termasuk di Senggora dan Legor. Setelah selesai menyusun kitabnya yang bernama Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah, dia tulis sebuah kitab nasihat pada orang-orang muslimin dan peringatan kepada orang mukmin tentang kelebihan jihad serta kemuliaannya orang-orang mujahidin fi Sabilillah. Maka setelah selesai menulis kitab ini, beliau telah membulatkan tekadnya untuk membantu umat Islam di Fatani. Lebih-lebih lagi ketika itu teman karibnya Syekh Daud bin Abdullah berada di Fatani. Maka akhirnya Syekh Abdul Samad berlayar ke Fatani, tetapi ketibaannya terlambat. Pasukan pertahanan Fatani telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Sementara Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, Terengganu, untuk menyusun semula langkah perjuangan pertahanan Fatani, dan akhirnya pertahanan Fatani akhirnya menjadi lemah dan Siam dapat menakluk Fatani. Syekh Abdul Samad Al-Palembani kemudiannya dikatakan telah berkhalwat, duduk masuk dalam tempat sunyi, beribadat di salah sebuah masjid di Legor, dan ada juga yang mengatakan dia berkhalwat di Masjid Krisik, semua di Petani. Jadi boleh jadi dua tempat ni dia pergi belakang, tak ada masalah. Contohnya tengok ni, para pengikut tasawuf, ahli-ahli sopi ni, dia mudah pelik lalu bagi dia. Mereka mengatakan di sanalah Syekh Abdul Samad Palembang ni menghilangkan diri, tak tahu ke mana-mana. Jadi inilah cerita orang, bila orang Melayu ni kalau hero tak boleh mati lalu, dia akan hilang. Hantu hilang, apa kalau ni tak jumpa lagi. Syekh Abdul Samad ni pun hilang juga, tak jumpa. Ini bagi orang-orang yang pengikut tasawuf. Tetapi bagi kalangan orang-orang yang lain, perkara ini adalah mustahil. Mereka lebih percaya bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palembani telah mati dibunuh oleh Siam, musuh Islam. Mana boleh jadi Siam ambil tangkap dia, tak jumpa cari. Tapi orang kita ni pergi faham Syekh Abdul Samad ni hilang, gaib. Gaib sungguh lah, nyambil di Siam, tahu gimana. Alaihi rahmatullah. Jadi menurut Syekh Muhammad Saghir, ada orang berpendapat bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palembani telah meninggal dunia pada tahun 1203. Itulah di antara riwayat hidup dia.
Dalam perkembangan terakhir ini pulanya, kubur Syekh Abdul Samad Al-Palembang telah ditemukan oleh pengkaji-pengkaji sejarah petani pada tahun 1994 di kawasan perkuburan Kampung Ban, Mukim daerah Cenak, wilayah Senggora. Jadi adalah, kalau kita tengok dalam surat khabar tu ada gambar orang tunjuk. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahawa ketika Syekh Abdul Samad ditikam, dipancung oleh Siam, dia ni mati dibunuh oleh Siam. Semoga Allah Ta'ala mencuci rahmatnya luas untuk beliau dan menempatkannya bersama dengan arwah para syuhada. Amin. Itu secara rekahnya riwayat hidup Allahyarham Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang kita nak baca kitab dia ni. Sebelum daripada kita masuk kepada kitab, lebih dulu kita tengok apakah manhaj hasil karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, hasil tulisan dia. Di antara tulisan dia yang masyhurnya iaitulah kitab Siratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid. Siratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid dalam bab akidah. Kitab yang kedua, kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang kita nak baca sekarang ni insya-Allah. Kitab Hidayatus Salikin ini selesai ditulis pada 5 Muharram tahun 1192 Hijriah dan dicetak pertama kalinya oleh Al-Matbah Al-Miriyah Makkah tanpa tarikh. Matbah Miriyah jugalah kitab yang kita baca dulu, Muniatul Musalli, dicetak oleh pencetak yang sama. Kemudian kitab dia yang ketiga, kitab Sayrus Salikin fi Tariqatis Sadatis Sufiyah. Kitab ni besar, 2 jilid, yang ramai orang baca tapi tak tahulah setakat mana pemahaman orang kita tentang kitab ini, kerana dia agak payah juga sikit. Kitab yang seterusnya, kitab Anisul Muttaqin. Yang kelima, kitab Urwatul Wusqa. Yang keenam, kitab Ratib Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Yang ketujuh, kitab Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah. Yang seterusnya, penilaian terhadap kitab Hidayatus Salikin. Penilaian ini telah dibuat oleh seorang penulis yang bernama Ustaz Syamsuddin bin Siddiq. Dalam kajian dia untuk mendapat sarjana muda pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Isi kandungan kitab Hidayatus Salikin ini mengandungi 7 bab yang didahului oleh muqaddimah ataupun dahuluan dan diakhiri dengan khatimah atau penutup. Keseluruhan isi kandungan kitab Hidayatus Salikin merangkumi beberapa bidang pengajaran Islam, walaupun masalah-masalah tertentu sahaja yang dipilih oleh pengarang untuk dihuraikan dengan lebih lanjut. Bidang pengajaran Islam yang termuat dalam kitab ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitulah bidang akidah, dimulai dengan muqaddimah tentang kelebihan ilmu, lepas tu disambung dengan bidang akidah, fiqh dan tasawuf. Teknik penulisan kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin ini selesai ditulis oleh Syekh Abdul Samad pada 5 Muharram tahun 1192 Hijriah di Makkah Al-Mahmiyah. Ditulis di Makkah. Kitab ini merupakan terjemahan dan syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kitab Bidayatul Hidayah ditulis oleh Imam Ghazali. Dalam menterjemah dan mensyarah kitab Bidayatul Hidayah, pengarang membuat beberapa penambahan daripada keilmuan pengarang sendiri dan daripada petikan yang diambil daripada 29 buah kitab. Mana Syekh Abdul Samad rahimahullah, dalam dia tulis kitab Bidayatul Hidayah ini, dia iktimad kepada 29 buah kitab. Kitab-kitab lain sebagai panduan ataupun nak buat syarah pada kitab Bidayatul Hidayah, Hidayatul Salikin ini. Dalam menyebutkan petikan-petikan yang dimuat dalam kitab Hidayatul Salikin, pengarang tidak menulis nota kaki seperti kaedah penulisan masa kini. Biasalah orang dulu dia tak tulis dah. Yang penting dia sebut nama kitab itu, dan kitab ini telah ditatabuk, telah diikuti sebagai buat nota kaki oleh Syekh Syamsuddin. Jazahullah khairan. Dalam menghuraikan satu-satu masalah,
pengarang yakni Syekh Abdul Samad mendatangkan sandaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hidayatus Salikin terdapat sebanyak 178 hadis Nabi. Dalam kitab ni ada 178 hadis. Kebanyakan daripada hadis-hadis tersebut adalah hadis fadailul a'mal. Hadis yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan amal yang dipertikaikan kesahihannya. Jadi Syekh Samsudin kata hadis ni dipertikaikan kesahihannya. Karena itulah kita nak cari memang agak susah. Sebahagian hadisnya susah. Jadi oleh kerana hadis ni kebanyakannya ada dalam Ihya Ulumuddin, maka manhaj kitanya insya-Allah taala kita akan rujuk kepada Al-Iraqi dalam Takhrij wal Ihya. Iraqi kata dhaif, kita kata dhaif. Iraqi kata maudhu'. Yang dia kata sahih, kita ikut apa yang disebut oleh Iraqi, dan kita akan tambah lagi pendapat-pendapat ulama-ulama hadis yang lain tentang hadis-hadis yang disebut dalam kitab ini setakat yang kita mampu dan setakat masa yang kesempatan masa insya-Allah. Jadi hadis tersebut kebanyakannya 178 hadis dalam kitab kita ni, kebanyakannya hadis fadailul amal yang dipertikaikan kesahihannya. Maknanya ada hadis yang tidak sahih. Katanya kalau kita baca kitab ni nanti mesti kita perhatikan satu-satu. Hadis ini mesti disebut ini dhaif, ini sahih, dan kalau dia maudhu' kita sebut maudhu'. Yang maudhu' tu jangan diambil. Yang dhaif pun mesti diambil dengan kita beritahu bahawasanya hadis ini lemah dari segi sanadnya. Pengaruh kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin ditulis oleh Syekh Abdul Samad ini kira-kira 200 tahun yang lalu, telah disalin daripada tulisan asalnya dengan tulisan tangan beberapa kali. Asalnya dia orang tulis tangan. Pasal tu banyak tulisan tangan dulu tu banyak jatuh. Banyak salah. Daripada beberapa perkara yang disebutkan di atas, penulis ni Syekh Samsudin berpendapat kitab Hidayatus Salikin pada peringkat awalnya telah sampai ke alam Melayu sejak 100 tahun yang lalu. Hal ini dapat dirasakan kerana sebahagian daripada ajaran kitab Hidayatus Salikin telah diamalkan di alam Melayu, khasnya oleh penduduk Malaysia dari beberapa generasi terdahulu. Isi kandungan kitab Hidayatus Salikin yang diamalkan ialah wirid atau zikir selepas sembahyang 5 waktu. Jadi kitab lepas sembahyang 5 waktu ni memang diamal. Kebanyakannya diamal oleh orang di Malaysia ini, diambil daripada kitab ini. Mana ini menunjukkan pengaruh dia tu mari pada kita. Bila sampai tempat dia kita boleh tengok. Kitab Hidayatus Salikin makin tersebar secara meluas di alam Melayu apabila kitab ini mula dicetak di Mesir pada tahun 1298 Hijriah. Dan mana kemasyhuran dia tu memang sudah ada. Kesimpulannya, dari pembicaraan sebelumnya dapatlah dibuat beberapa pemerhatian umum mengenai kesimpulan keseluruhan kitab Hidayatus Salikin dalam konteks pendidikan rohani. Jika dilihat pada metod atau cara persembahan yang dikemukakan oleh pengarang dalam kitab ini, dengan menggesa atau mengajak para pembaca supaya beramal dan mempraktis tanpa banyak membicarakan perbincangan secara falsafah, mana dia tidak banyak masuk falsafah dalam kitab dia ni, dan tidak pula semata-mata menjelaskan hukum-hukum sunat, fardu, makruh dan haram, maka penulis beranggapan kitab Hidayatus Salikin ini adalah benar-benar kitab tasawuf amali, tasawuf praktis, bukan falsafi dari segi teori saja, dan tidak memisahkan antara fiqh dengan tasawuf. Walaupun kitab ini sebagai kitab permulaan bagi mereka yang mengikuti pendidikan rohani atau tasawuf, tetapi ajaran-ajaran dalam kitab ini amat sesuai dijadikan panduan seterusnya diamalkan oleh semua peringkat manusia, sama ada dari peringkat tinggi, sederhana dan rendah, orang yang berada atau sebaliknya. Mana banyakkan amal-amal adanya, kita lihat yang mana yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Sekiranya ada yang tidak tepat, maka kita kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Pada keseluruhan pengajaran yang terdapat dalam kitab Hidayatus Salikin, di mana kitab ini merupakan karangan terjemahan dan syarah oleh Syekh Abdul Samad kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, yang menjadi suatu kitab penghantar atau pendahuluan kepada kitab besar karangan beliau, iaitu Ihya Ulumuddin.
Maka bahawa kitab Hidayah Salikin ini juga menjadi pengantar kepada kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang lebih besar dan lebih berpengaruh, iaitulah kitab Sayrus Salikin, di mana kitab ini juga dikarang secara terjemahan dan syarah kepada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ahmad Al-Ghazali rahmatullahi taala alal jami'. Jadi itulah secara ringkasnya penjelasan kita dalam mukaddimah ini tentang kitab Hidayatus Salikin yang kita akan baca bermula pada hari ini, iaitulah pada malam Khamis 12 hari bulan Februari tahun 2008. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslaki al-muttaqin, pada bicara ilmu tasawuf karangan Kiai Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, taghammadallahu taala bi rahmatihi wa nafa'ana bi barakatihi, amin summa amin. Kata Syekh Abdul Samad, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillah al-muftatahi bihi fi kulli kitab. Maknanya segala puji tertentu bagi Allah yang ditentu mulai dengan dia. Jadi ada nuskah kata yang dituntut mulai dengan dia. Mana kita mula ni apa-apa dengan sebut alhamdulillah. Banyak nuskah kata ia ditentu. Dalam kitab kita dituntut. Ada ta belakang, dituntut. Yang dituntut mulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nubuwati al-madhkur fil kitab. Ada yang baca khatami an-nabiyyin. Boleh kita tulis tepi itu perbezaan nuskah tu. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi kita ni nabi yang terakhir yang disebut dalam Al-Quran. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Mana kerja Nabi dan para sahabatnya nak tunjuk pada kita agama yang sebenar. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat. Sekarang ni kita kenal dah siapa dia ashab. Sahabat Nabi ni maksudnya orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama, orang ni hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi, dan dia beriman dengan Rasulullah, maka itu dia panggil sahabat. Kalau orang hidup zaman Nabi, jumpa dengan Nabi, balas dengan Rasulullah, tak beriman, orang panggil sahabat ke apa? Dia panggil musuh. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lain tu. Baik, kalau orang ni hidup di zaman Nabi, dia jumpa dengan Rasulullah, dia sokong Nabi, tak beriman dengan dia, dengan Nabi, boleh jadi sahabat ke tidak? Macam Abu Talib. Abu Talib ni bela Nabi habis sehingga akhir hayat dia, bela Rasulullah, tapi dia tidak beriman. Apakah Abu Talib ni boleh panggil sahabat? Kau tak boleh. Tak jadi dah, sebab tak masuk dalam ta'rif. Demikian juga wat tabi'in. Apa makna tabi'in? Orang yang mengikut mereka itu. Tabi'in ni orang yang hidup di zaman sahabat, berjumpa dengan sahabat Nabi dan menjadi orang Islam. Bukan beriman dengan sahabat, beriman dengan Rasulullah, tapi dia sudah jadi orang Islam, maka inilah orang yang panggil tabi'in. Dan atas yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat, termasuklah kita semua ni orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat insya-Allah taala. Wa ba'du fayaqulu al-faqir ila Allah al-ghani Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani khadimul fuqara fi Makkah al-Musharrafah. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir. Siapa dia fakir ni? Apa makna fakir? Mana al-faqir ilallah, orang yang berhajat, sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Orang yang fakir pada rahmat Allah, itu makna fakir. Bukan makna fakir miskin, orang sesak yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, iaitulah Abdus Samad Jawi Al-Falimbani. Jawi ni, kalau orang Arab ni dia panggil Jawi belaka orang kita ni, termasuk orang Malaysia.
Boleh jadi diambil daripada perkataan Jawa, orang Jawa ni. Dia kata hantar Jawa. Kalau Arab tanya hantar Jawa tu maknanya mu Melayu lah, gitu. Orang Jawi ni. Khadim maknanya khadam. Segala fakir, segala orang-orang yang fakir dalam negeri Mekah al-musyarrafah. Mekah ni kita kena dah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Subhanahu wa taala baginya dan bagi ibu bapanya dan segala muslimin akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. I'lam ayyuhat talib lidaril akhirah anna kitab bidayatul hidayati lil imam hujjatil islamil ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit taqwa al madhkuri fiha wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu itu tanda situ. Itu ayat Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sampai situ ayat Quran diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa itu ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 197. Tanda situ. Ketahui olehmu wahai saudara kami yang menuntut bagi akhirat. Kalau mu ni nak kepada negeri akhirat, naklah kamu ketahui bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dikenal dengan nama Hujjatul Islam, iaitu yang menghimpun bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Mana dalam kitab ni ada ilmu-ilmu yang mengajak manusia ni supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maksudnya dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat. Maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling baik kita nak buatnya, apa dia bekal kita? Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Dan dalam kitab ini terhimpun ilmu yang beri manfaat dalam dunia dan dalam akhirat. Maka tak dapat tidak bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Apa dia yang mukallaf? Orang yang berakal dan sudah baligh sampai umur. Orang ni tak dapat tidak makna mesti mengenal akan dia, kena baca kitab ni. Faliza ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafisah fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Maka dari kerana inilah kasih aku, sukalah aku ni bahawa aku bahasakan mana akan beberapa masalahnya, terjemahkan masalahnya yang baik, yang tak dapat tidak daripadanya, yang mesti kita ambil daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Maknanya Syekh Abdul Samad ni rahmatullahi alaih share kepada orang-orang Melayu yang tak erti bahasa Arab. Maka dia kata aku tolong ambil kitab ni, aku terjemahkan dia dan syarahkan dia. Wasammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku nama akan dia dengan hidayatis salikin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu as'al an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan aku pohonkan akan Allah Subhanahu wa taala bahawa ia memberi manfaat dengan dia, dengan kitab dia ni Hidayatus Salikin ini, seperti asalnya. Siapa dia asal dia? Asal kepada kitab Hidayatus Salikin ini, siapa dia asal dia? Bidayatul Hidayah, tulisan Imam Al-Ghazali. Amin. Dan tiada daya pada menjauh maksiat, dan tiada upaya pada berbuat kebaktian melainkan dengan kudrat Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Maknanya kita ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa berkata la haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya, tiada upaya kita nak buat kebajikan kecuali dengan petunjuk, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimah. Dan aku aturkan kitab ini atas satu muqaddimah. Kitab ini dibuat muqaddimah dulu, pendahuluan mana muqaddimah, dan 7 bab dan 1 khatimah. Maknanya kalau kita lihat dari sudut penulisan, teknik penulisan, Syekh Abdul Samad ini telah pun buat satu penulisan yang cukup baik, kerana ada muqaddimah, ada bab dan ada khatimah. Penulis zaman moden ni pun benda ni tak boleh lari dah. Ada muqaddimah, ada khatimah, ada isi kandungannya dan ada khatimah. Al-muqaddimah fi bayanil ilmi nafi' wa fadlihi. Bermula muqaddimah, pendahuluan ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Gapo dia ke ilmu yang memberi manfaat dan apakah kelebihannya? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ilmu nafi'u. Dia ke buku kita. Kata dia, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makayidis syaitan wa ghururihi. Ini petikan ini diambil dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula ilmu yang memberi manfaat itu. Gapo dia ilmu yang memberi manfaat? Sekarang ni kalau kita tengok ilmu enggak, jawabnya CJ lah dah. Kalau tak ada CJ, lekeh lalu orang kita sing ngaji. Pasal apa tak boleh ngaji pondok? CJ tak laku. Pasal apa tak ngaji sekolah ni? CJ tak iktiraf. Bila tak iktiraf, tak laku di mata dunia, maka jatuhlah. Standard dia sudah jatuh. Nak ngaji ni mesti dapat kelulusan LAN, dipanggil LAN. LAN ni, oh ni orang cari ni. Jadi ilmu yang beri manfaat itu bukan kerana CJ itu bolehlah manfaat untuk nak minta kerja. Yang betul-betul ilmu bermanfaat, iaitulah barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Ini ilmu bermanfaat. Perhati betul-betul. Kalau orang tanya dia, apa dia ilmu yang bermanfaat yang kita kena cari? Jawabnya, ilmu yang menambahkan takutmu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau laki banyak kita mengaji, kau tinggi kita belajar, laki tak takut kita kepada Allah, maka itu dipanggil ilmu tidak bermanfaat. Mana-mana tidak bermanfaat. Dia dapat A, dapat 1. Orang lain boleh 18A, kita boleh 20A. Biasa. Tapi lagi boleh tinggi banyak A, lagi gedebel kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada faedah? Tak ada faedah dari segi manfaat ukhrawi. Menambahkan takut akan Allah Ta'ala, dan menambah pula penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu. Lagi kita belajar, lagi kita nampak dengan mata hati kita ni betapa hinanya diri kita ni, jauhnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menambah pula dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu. Kau banyak ngaji, lagi banyak kita rasa manisnya beribadat, lazatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi, dan mengurangkan akan gemarmu. Gemarmu tu naknya kita ni kepada dunia, dan menambah gemarmu kepada akhirat. Lagi kita belajar, dunia ni kurang nak, lebih kita ni tomok nak kepada akhirat, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu. Tengok kitab Jawi tu, ai mi lam mim, amalmu baca molek, hingga engkau peliharakan daripadanya dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya. Tipu syaitan, tipu daya syaitan. Inilah ilmu yang bermanfaat yang kita kena belajar,
Kita kena mengaji sampai peringkat kita boleh ilmu yang manfaat. Apa dia ilmu manfaat? Ilmu yang menambahkan, mendekatkan kita kepada Allah SWT, menjauhkan kita daripada syaitan. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi alaihi rahmatullah, wa hadzal fannu minal ilmi nafi'. Dan fan, apa makna fan? Fan anda situ, ilmu ataupun kesenian ini daripada ilmu yang beri manfaat. Mana ilmu yang kita nak mengaji ni ilmu yang beri manfaat. Artinya ilmu yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu ilmu yang beri manfaat, seperti hamba sebutkan dalam kitab ini. Demikian lagi ilmu yang beri manfaat itu tersebut dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini pun kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Dan demikian lagi yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni makna dianya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi Allah irham Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, oleh kerana dia campur banyak dalam kitab dia ni hadis-hadis yang diambil daripada aliran, tidak daripada ulama hadis yang muktabar, maka banyaklah campur hadis dalam itu. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang maudhu'. Jadi menyebabkan orang yang mempertikaikan kitab ini, cuma kita bagi tahu alhamdulillah, dengan adanya Al-Hafiz Al-Iraqi alaihi rahmatullah, dia telah bagi khidmat kepada kitab Ihya Ulumuddin ni. Dia ambil hadis-hadis yang dalam kitab ni, dia nyatakan hadis ini diriwayat oleh fulan, sanadnya sahih. Hadis ini dhaif, atau hadis ini la aslahu, mana tidak ada asal. Jadi kita orang yang baca Ihya Ulumuddin, tak payahlah kita marah ke Imam Ghazali rahimahullah. Kita ambil kitab ni, kita tengok Iraqi kata apa. Kalau hadis ni la aslahu, tidak mari daripada Nabi, tak usah kata hadis. Jadi dengan kita, kenapa kalau ada benda yang begini yang menyebabkan sebagai orang bila sebut Ihya Ulumuddin ni, ai nak bakar nak setengah. Dia kata kitab ni bukan Ihya Ulumuddin, mematikan ilmu Ulumuddin. Jadi kita janganlah, kita mesti bersikap insaf, ambil mana yang baik, yang bertepatan dengan Al-Quran dengan Sunnah. Yang tidak baik itu kita tinggal. Al-Hafiz Iraqi telah bagi khidmat kepada kita ini dari sudut sanad hadisnya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dan demikian lagi yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin ini pun satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, yang merupakan juga kitab tasawuf. Dan demikian lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan demikian lagi sekalian fan itu maksudnya ilmu juga. Tasawuf itu iaitu ilmu yang memberi manfaat dalam dunia dan dalam akhirat. Dan dari kerana inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu nama apa dia? Nama dia Abdul Wahab bin Ahmad bin Shihabuddin Ali Asy-Sya'rani Al-Ansari. Lahir pada tahun 912, meninggal pada tahun 973 Hijriah. Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Yawaqit Jawahir, Al-Yawaqit wal Jawahir, dia ada alif lam sebenarnya. Tapi oleh kerana orang Melayu ni dia sebut kok Melayu, jadilah gitulah. Jadi Yawaqit Jawahir gitu. Ia ambil daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ia ambil pula daripada Ba'dul Arifin. Apa makna Ba'dul Arifin? Ambil daripada sebahagian ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia ulama ni kata? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yakhafu alaihi su'ul khatimah. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu, bukan yakhaf, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Tanda baik, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Artinya, sesiapa yang tiada baginya daripada ilmu kaum, sesiapa yang tidak belajar ilmu ni, ilmu tasawuf. Kita ni bila sebut ilmu tasawuf, rasa seronok, sedap ngaji ilmu tasawuf. Hebat ustaz tu ngaji ilmu tasawuf. Oh, ustaz tu hebat ngajar ilmu tasawuf. Bahkan masyarakat kita bila ngajar kita tasawuf, minat lalu nak pergi ngaji. Yang sebenarnya ilmu tasawuf ini iaitulah ilmu akhlak, ilmu al-akhlak. Pasal itulah kalau kita ngaji dalam kitab, dalam hadis,
dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pun Nabi sebut tasawuf, tak ada. Yang adanya tentang akhlak. Akhlak yang mulia, husnul khuluq Nabi kata. Jadi tasawuf ni iaitulah ilmu akhlak. Siapa yang tak belajar ilmu akhlak, tak belajar ilmu akhlak ni, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, iaitu mati dalam maksiat. Betul ke tak betul? Betul ke tidak? Kalau kita tak ngaji ilmu ni, ilmu akhlak ni, kita dibimbang mati di atas su'ul khatimah. Dia kata mana boleh? Orang ni alim, kalau mengajar bab fiqh ni 10 mazhab dia ingat, bukan 4 mazhab. Betul dia boleh ingat mazhab ni. Tapi kalau tak ada ilmu akhlak ni ada kata ikhlas dalam perbuatan kita, dalam maya. Ada kata ikhlas dalam semua amalan kita. Kalau tak ada, kita ni walaupun kita semaya secara zahirnya, tapi dibimbang yukhafu alaihi su'ul khatimah, bimbang takut orang ni nanti berakhir dengan kesudahan yang tidak baik. Itu maksudnya. Maksud ilmu ni ilmu akhlak ni. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, nama apa Syadzili ni? Nama dia Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dilahirkan di Syazilah, satu qaryah di Afrika pada tahun 593 dan meninggal dalam perjalanan menuju ke Mekah mengerjakan ibadah haji pada tahun 500. Dia kata lahir di 593, mati dia pada tahun 996. Dalam kitab ni lah, dalam kitab Syekh Samsuddin. Kalau ni kita cek balik lah. Baik. Mana orang ni masuk dalam orang yang kurung yang ketujuh. Abdul Hasan Syadzili kata apa? Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum mata musiran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Artinya biada barang siapa yang tiada masuk, tidak mendalami lagi, tiada mahir dalam ilmu ini, ilmu akhlak ni, yakni ilmu tasawuf, nescaya mati ia padahal mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar, padahal iaitu tiada mengetahui akan demikian itu. Memang betul. Kalau kita tidak belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf ni yang betul ni, akhlak ni, boleh jadi kita beramal baik tapi ada ria dalam amalan kita. Maka kita akan jadi apa? Jadi duduk dalam kabair yang kita tidak sedar. Dan kata Syekh Ibn Ibad, nama dia Ahmad, nama dia Abu Abdullah bin Ibad Al-Khatib Ar-Randi. Lahir dia pada tahun 733 dan wafat pada tahun 792. Di dalam syarah Hikam ni yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni nama dia Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Athaillah Tajuddin Abul Fadl Al-Iskandari. Orang di Iskandariah kubur dia. Ibnu Athaillah ni pula wafat pada 15 Jamadil Akhirah tahun 709. 709 maknanya telah masuk dalam kurun yang ke-8. Apa kata Syekh Ibn Ibad? Wa hadhihi al-ulum allati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umrah at-tawil, an yastaghriqa fiha umrahu at-tawil wa la yaqna'u minha bi kathirin wa la qalil. Artinya, dan inilah yakni ilmu tasawuf yang lebih sesuai kita panggil dengan ilmu akhlak ini, iaitulah segala ilmu yang seyogianya bagi manusia bahawa dikaramkan dia. Mana karam ni kena mendalami sungguh-sungguh dalamnya. Karamkan dia mana menghabiskan akan umurnya yang lanjut pada menuntutkan dia. Dan jangan memadai daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai dengan sedikit. Banyak ke sedikit ke, habis umur kita kena masuk dalam ilmu akhlak. Yakni seyogia bagi orang yang hendak kemenangan dalam dunia dan akhirat itu, dihabiskannya umurnya itu dalam mengaji ilmu tasawuf, yakni ilmu akhlak, sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah. Lepas dia belajar dan mengamalkan dia dan mengerjakannya, dan mutalaah itu selalu mengulang kaji akan dia, kerana tiap-tiap daripada membanyakkan
mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk main tasawuf saja, kilit kita ilmu tasawuf, sudah kecek bab tasawuf, tak takut Tuhan, tak ada beza ngaji. Naknya ilmu ini menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lainnya daripada ilmu ini tiada dituntut membanyakkan dia, melainkan sekadar fardu ain jua. Hak ni bagi orang awam, bagi orang. Tapi bagi orang yang boleh pergi talabatul ilmi, dia kena pergi belajar. Ilmu fiqh kita boleh pergi sampai peringkat yang paling tinggi. Nak jadi mujtahid mutlak tak ada lagi mungkin. Nak jadi mujtahid mazhab pun tidak sampai peringkat. Tapi sekurang-kurangnya kita biar boleh pandang, boleh tahu dalil-dalil yang dipegang oleh alim ulama, di mana kesandaran pendapat-pendapat mereka, barulah kita ni termasuk orang yang belajar. Maknanya kalau dia kata ilmu lain itu tidak banyak, tidak payah belajar, sikit-sikit ya. Jadi itu mungkin bagi sebagai orang awam yang tak ada masa nak ngaji. Tapi bagi talabatul ilmi yang boleh belajar, tidak memadai dengan apa yang ada, mesti dia belajar setinggi mungkin untuk memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus, nama dia Abdul Qadir bin Syekh Abdullah, Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Abdullah Al-Idrus. Dilahirkan di Hadramaut pada tahun 978 dan meninggal dia pada 1038 Hijriah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Samin, Ad-Durrus Samin fi bayanil muhim min ilmiddin. Yang kita belajar asal lagi Ad-Durrus Samin lain itu dalam kitab akidah. Hal ni dalam bab akhlak, bab tasawuf. Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Ilmu fardu ain yang kita kena belajar 3 perkara. Yang pertama ilmu tauhid, iaitulah dinamakan dia ilmu usuluddin. Oh ni kena mengaji kerana nak kenal Tuhan. Yang kedua ilmu syarak, yang dinamakan dia ilmu fiqh. Ini nak belajar pasal nak betul ibadat kita, muamalat kita. Yang ketiga ilmu batin, ilmu yang dalam diri. Akhlak ni duduk dalam diri. Dia panggil ikhlas duduk mana? Dalam hati. Tidak ria pun dalam hati juga. Benda-benda yang tidak nampak, itu dia panggil ilmu batin. Jangan kita faham ilmu batin ni kak, Allahu Akbar. Siapa perkara dia menguasai ilmu batin ni, siapa tak payah semaya. Tu bukan batin dah tu. Dia panggil batin ni ya. Gerakkan sesak pula situ tu. Lain pula cerita. Maksud ilmu batin di sini ya ilmu yang membincangkan tentang bagai dalam supaya kita ayat dulu di antara Islam dengan iman. Islam tu benda luar, iman tu semuanya dalam hati. Ilmu dalam hak kita tak nampak. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Taala dan sifatnya yang salbiyah. Salbiyah tu apa dia? Salbiyah ni kalau dalam bahasa moden dia panggil negatif. Negatif mana salbiyah ni? Iaitulah tiap-tiap sifat yang maknanya menafikan barang yang tidak layak atau tidak patut bagi zat Allah dan sifat Allah Ta'ala. Itu makna sifat salbiyah. Dan sifatnya yang subutiyah. Apa makna subutiyah pula? Iaitulah sifat yang mengenai tiap-tiap sifat yang wujudiyah, yang berdiri dengan zatnya, seperti qudrat, iradat, dan banyak lagi lah sifat-sifat yang kita akan sebut nanti apabila kita masuk dalam bab akidah nanti insya-Allah taala. Dengan sekira-kira mengesahkan akan imannya. Yang kita kena belajar dalam bab tauhid ni, biar kena Allah Subhanahu Wa Taala, kena tauhid siapa dia Allah dari sudut rububiyahnya, dari sudut uluhiyahnya, dari sudut asma' dan sifatnya. Yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang jaiz baginya. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam yang beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Maknanya ajaran Rasulullah. Bermula mengenal yang lebih daripada demikian itu, iaitulah fardu kifayah. Maknanya untuk ulama-ulama talabatul ilmi dia kena benda tersebut. Adapun fardu ain pada ilmu syarak itu, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah. Apa makna fardu taharah? Fardu nak bersih, suci, bersuci. Fardu sembahyang, fardu puasa dan yang membatalkan akan dia, dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkan dia. Bermula yang lebih daripada itu iaitulah fardu kifayah. Bukan semua orang ngaji dan bukan semua orang mampu nak ngaji lebih daripada tersebut. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin, yakni ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf itu, maka iaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad. Apa makna fasad? Daripada rusak.
dan sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya, seperti bahawa seorang apabila sembahyang ia serta ria atau ujub. Apa makna ujub? Hera diri, orang lain tak ada ni, saya buat aku sembahyang ni. Atau sum'ah, ataupun seorang dengar dia buat apa-apa, atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan sawab. Apa makna sawab? Pahala. Sawab tu maknanya pahala sembahyangnya itu. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitabnya yang tersebut Ad-Durr Thamin, wa li tahsili hadzal qadr yakfil amalu bi kitab Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa min fardil ain. Artinya, dan bagi menghasilkan akal ilmu tasawuf yang qadar ini, qadar nak boleh kita ni memperbaiki akhlak kita ni, yakni qadar fardu ain ini, memadailah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan mengenal perceraian. Maknanya mengenal perceraian maksudnya huraian-huraian yang terperinci. Ilmu batin itu bukan daripada fardu ain. Jadi apabila kitab kita ni sebut tentang contoh yang dia buatnya, kalau mu nak jadi orang yang cukup fardu ain dalam bidang ilmu tasawuf, bidang ilmu akhlak ini, cukuplah dengan Minhajul Abidin. Mana kalau orang tak ngaji Minhajul Abidin, apakah dia tak ada akhlak? Bukan, ini satu contoh saja. Kalau kita belajar kitab-kitab yang lain, dalam kitab umpamanya Al-Imam Nawawi, dalam kitab Riyadhus Salihin, yang dikumpul dalam kitab dia tu hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab pun boleh. Ini satu contoh. Mana bukan makna kalau tak ngaji hok ni orang ni tak ada adab, orang ni tak ada akhlak, orang ni tak ada tasawuf. Bukan macam tu. Ini satu contoh yang dibuat oleh ulama bagaimana orang panggil skema. Kalau kita ngaji dia panggil skema ataupun muqarrar yang mesti dia belajar oleh orang lain. Bukan makna dengan hok ni, kalau tak belajar hok ni tak jadi. Itu bukan macam tu. Jadi habislah kita dalam bab muqaddimah ini. Kita akan masuk pula faslun fi fadilatil ilmi nafi' insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.